Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orang yang paling pemurah. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan sifat kepemurahan Rasulullah itu menjadi-jadi dalam bulan Ramadan. Hadis ni riwayat Ibnu Abbas, hadis sahih. Antara sedekah yang paling afdal yang Nabi sebut dalam satu hadis marfu', afdalus sadaqah sadaqatu Ramadan, sedekah yang dilakukan dalam bulan Ramadan. Bila datang Ramadan, sifat pemurah Nabi SAW karrihil mursalah, kata Ibnu Abbas, seperti angin yang bertiup kencang. Pun di kalangan orang kaya kita, alhamdulillah, yang apabila mereka menginfakkan 100,000, 300,000, 400,000, mereka menyaksikan dengan mata dan kepala mereka sendiri bagaimana Allah menggantikan dan mencurah-curahkan jutaan ringgit kepada mereka. Dia memang benda tu Allah berjanji, ya ibna Adam anfiq, wahai anak Adam, berinfaklah, unfiq alaik, aku akan menggantikan kepada kamu. Orang-orang yang mati dalam kubur itu ditanya oleh Allah, hai mayat, hai jenazah, kalau kau diberi kesempatan hidup, mau apa? Mereka berkata, laula aqartani ila ajalin qarib, kalau kau beri aku umur, kalau kau beri aku kesempatan hidup sekejap saja, fa as-saddaqa, aku mau bersedekah, aku mau berwakaf tanah, aku mau membangun masjid, wa akum minas salihin, aku ingin menjadi orang yang soleh. Tapi saat itu penyesalan tak lagi bermakna. Sampai masanya mata melihat azab Allah, telinga mendengar teriakan orang dalam neraka. Saat itu orang penghuni neraka berkata, Rabbana, ya Allah, absarna, mata kami sudah melihat azab, wasami'na, telinga kami sudah mendengar teriakan azab, farji'na, balikkan lagi kami ke dunia, na'mal salihah, kami ingin beramal saleh. Apalah daya penyesalan. Wahai anak Adam, anfiq, bersedekahlah, berinfaklah, unfiq alaik, aku yang akan berinfak dan bersedekah kepada kamu, aku yang akan menanggung kamu. Kesemua ayat sedekah dalam Quran, kesemua cerita sedekah yang Nabi beritahu, itulah yang diyakini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi bersumpah dengan nama Allah, ma naqasa malu 'abdin min sadaqah, Nabi kata, demi Allah, duit orang yang bersedekah itu takkan berkurang. Zahir memang kurang. Dalam poket ada 15, kita keluarkan 10, memang tinggal 5. Tetapi yang Allah janji, dunia sebelum akhirat, aku nak ganti setiap sen tu saya sebut contoh. Setiap sen yang disedekahkan dengan ikhlas, Allah Ta'ala kata, aku akan mula ganti dengan 10. Kalau RM1, Allah akan ganti dengan RM10. Paling rendah. Paling banyak, ikut iman masing-masing. Ada orang dia bagi RM1, Allah balas 10. Ada orang dia bagi RM1, Allah balas 50. Ikut iman, keyakinan dan keikhlasan orang tu. Maka bina dan didiklah iman itu. Tapi jangan mula banyak terus. Takut bagi-bagi tak ikhlas, habis-habislah. Bagi tak, mula dia sedikit. Mula dari sedikit. Mula dengan RM1 sehari, insya-Allah. Lama-lama dia yakin, dia berani. Sampai dia melihat Allah yang membayar wang itu. Tapi itu bukan tujuan sedekah. Ingat ni saya pesan. Tujuan bersedekah adalah ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan jangan bayang berapa Allah nak bagi. Harap-harap 300. Dia bagi RM1, dia kata, ya Allah, bagilah 300 kali ganda. Sebab Allah janji dalam Quran, sedekah ni daripada 10 sampai ke 700 kali ganda. Ada orang RM1, Allah bayar RM700 kat dia. Dunia sebelum akhirat. Antara ibadat yang
yang Allah balas di dunia sebelum akhirat namanya ibadat sedekah. Ni poin nombor apa saya tak ingat ni, semua poin ni. Antara ibadat yang Allah balas di dunia sebelum akhirat adalah sedekah. Untuk membincangkan berkenaan dengan fadilat dan kelebihan binaan masjid ni, saham yang kita bina untuk mendirikan masjid sebagaimana yang disebut oleh sahabat kita tadi, Al-Allamah Al-Aini, Badruddin Al-Aini, seorang ulama bermazhab Hanafi yang mensyarahkan kitab Sahih Bukhari, telah menyebut dalam kitabnya bahawa terdapat 23 orang sahabat radhiyallahu anhum yang meriwayatkan tentang kelebihan binaan masjid. Ada 23 orang sahabat Nabi yang cerita tentang bagaimana lebihnya bina masjid. Bukan masjid Nabi, masjid mana-mana lah. Itu dia. Dan saya akan bincangkan di sini beberapa hadis tentang mulianya membina masjid Nabi, membina masjid. Antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man bana lillahi masjidan yabtaghi bihi wajha Allah, banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa yang bina semata-mata kerana Allah sebuah masjid ataupun membina masjid semata-mata mencari keredaan Allah, bukan riak, bukan ujub, tetapi kerana Allah, maka Allah pasti akan bina rumahnya, istananya dalam syurga. Tuan-tuan, bila kita baca nas seperti ini, apa kita faham? Kita faham di sini ada beberapa perkara. Pertama, bila mana itu membabitkan ibadah, itu membabitkan ketaatan, itu membabitkan derma, itu membabitkan infak, itu membabitkan wakaf, itu membabitkan binaan masjid. Nombor satu, betul niat kerana Allah. Sebab itu disebut di sini yabtaghi bihi wajh Allah, semata-mata mencari redha Allah. Mungkin kita ditanya, dalam bina masjid ni adakah kena masjid besar atau masjid kecil? Dalam riwayat At-Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana lillahi masjidan saghiran kana aw kabira, banallahu lahu baitan fil jannah." Sama macam tadi. Siapa yang bina masjid kerana Allah, bina kerana Allah masjid, sama ada besar ke kecil ke, Allah pasti akan binanya dalam syurga. Bina mahligai dalam syurga. Kecil surah ni tak apa, seorang semayang pun dalamnya berapa banyak pahala yang Allah bagi. Dan disebut kecil besar ni dia tidak ada ukuran. Kecil tu tahap dia mesti 3 orang boleh semayang, 10 orang tak mesti. Kadang-kadang kita lalu ke RNR, kita lalu kat kedai-kedai ada surah kecil, kita rasa nak tolong infak, nak bina lebih comel sikit ataupun besar sikit je, tambah 2 kaki ke apa ke, maka Allah bina rumah dan syurga. Kedua, hadis ni juga sama dengan hadis di atas. Antara yang dapat kita fahami adalah membina masjid ini, maka Allah akan bina rumah ataupun mahligai dalam syurga.
Tuan-tuan, nombor satu, bila sebut rumah, jangan nampak rumah kita. Rumah kita kecil, 23 kali 75. Lepas renovate sikit, alhamdulillah bolehlah 30 sebab ambil corner lock. 30 belakang tu bolehlah extend 5 kaki ataupun 10 kaki kali 80. Jarang rumah awak buka berapa, panjang berapa? Rumah saya besar, 300 kali 800 setengah. Dalam 4 juta orang ada seorang macam tu, ataupun 3 orang ada macam tu. Itu memang kaya sungguh lah, tak ramai. Tapi ada rumah kita macam tu lah katakan. Jadi apa yang berlaku dalam syurga, dia bukan macam tu. Dalam syurga ni tak ada orang jenis macam kecil-kecil gitu, tak ada. Semua hebat-hebat belaka, besar-besar belaka. Kalau bahang-bahang semuanya itu antara yang terbaik, daripada emas, daripada lu'lu', daripada permata, daripada zabarjad, daripada perak, daripada Allah. Ada kata orang atas muka bumi tak mampu nak bina macam tu. Hebatnya dalam syurga. Poin yang ketiga, dalam bahasa yang mudah, kalau orang tu rumah ada di situ, di syurga, maknanya dalam bahasa mudah, dia akan diberi masuk syurga. Rumah ada tapi tak boleh masuk. Apa benda rumahnya? Bila rumah kita boleh masuk, kita boleh guna, kita boleh tidur, kita boleh manfaat sebanyak-banyaknya. Ada orang kaya mari, alhamdulillah, dia kata, tuan, Tok Imek, saya nak bagi tahu Tok Imek, saya ni ada rumah di Dubai. Rumah saya beli dalam 14 juta. Contoh dia kata, hak dekat tengah laut tu. Contoh. Apa makna? Maknanya dia duduk situ, dia pernah pergi situ, dia tidur situ. Saya beli tapi tak pernah pergi, tak pernah ni, sewa pun tak. Beli apa benda gitu? Tak ada, tahu pun tak beli kata. Manfaat pun tak ada apa. Bukan begitu maksud dia. Maksudnya bila Allah bina rumah kita dalam syurga, Allah masukkan kita dalam syurga.